Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sahibul fadilah Tuan Imam Tuan Bilal Gawai Syarak, ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan hajah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khabar semua? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, terafakkan kepadanya dengan limpahan kurniaan nikmatnya yang tidak terhingga. Allah tempatkan kita di antara salah satu taman, antara taman-taman syurga di dunia ini, itu menghadiri majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan penantian kita sehinggalah waktu solat yang seterusnya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yuhdis, selagi mana tuan-tuan dan puan tidak berhadas dan juga tidak ketandas, selagi itulah malaikat akan mencatatkan kebaikan kepada tuan-tuan dan puan. Dan cuba untuk elakkan daripada membuat perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Antara dosa yang kita rasa tak bersalah buat dalam masjid ni, dosa mengumpet, tuan. Dosa mengata buruk orang, ceritakan kelemahan dan juga kita cari aib orang dan sebagainya. Maka itu akan mengurangkan pahala kita. Bahkan malaikat pun tak sanggup nak tulis pahala. Allah ampunkan dosa fulan bin fulan, ya Allah berikan keampunan kepada fulan bin fulan, maka ditutuplah itu buku tu tadi, buku kebaikan tu tadi, dan dicatat pula dengan keburukan tanpa disangka kita melaksanakannya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi dengan membaca kitab Muwafaqat Umar ni. Ada sikit lagi tuan-tuan, ya, kenaan dengan kitab Muwafaqat Umar ni dalam bab kenaan dengan tahrimul khamr, pengharaman arak. Dia dah bincang apa semua. Jadi kita baca sedikit berkenaan dengan istifadah daripada ayat, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu ayat pengharaman arak ini secara berperingkat. Baik. Qala al-mu'allifu wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Pengajaran ayat, 3 kumpulan ayat yang turun berperingkat ini mempunyai banyak hukum lain yang diturunkan bersama, antaranya judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Pengharaman arak yang last sekali itu dihadirkan sekali dengan pengharaman
perbuatan yang lain juga, itu al-fab, azlam, iaitu berjudi, tendung nasib, dan juga pemujaan berhala, termasuk juga haram dalam ayat tersebut. Maknanya pengharaman tu bukan tertakluk ayat tu dia secara bersendirian, atau dia menyendiri. Ayat tu kalau cerita tentang arak, dia tak sebut arak ni, tapi disebut innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ila akhir ayat. Dia merangkumi semua. Jadi kalau orang nak berdalilkan daripada Al-Quran, mana bukti Al-Quran sebut berkenaan dengan judi itu haram? Sebutlah ayat tu. Mana yang menceritakan berkenaan dengan orang yang menenung nasib? Menenung nasib. Orang yang suka buat apa? Yang membuat jangkaan-jangkaan, kan? Kadang-kadang ada aplikasi dalam telefon kita ataupun dalam FB dan sebagainya, kan dia kata apakah nasib anda pada 2021, kan? Kita pun tokan lah. Padahal kita buat tu susupo je tak? Susupo sebab orang lain buat, kita pun buat juga, kan? Kita pun share. Anda pada tahun depan akan dikurniakan dengan kekayaan jumlah sekian-sekian banyak. Tuan-tuan, kita pun komen lah sikit, alhamdulillah, tahun depan kita ataupun saya akan jadi kaya. Hi kan. Padahal tu termasuk dalam mengundi nasib lah, tuan-tuan. Padahal perbuatan tu haram. Lepas tu Nabi kata pada kita ni akan ikut langkah Yahudi ni sedikit demi sedikit, kan? Shibran bi shibran, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, kan? Sikit demi sedikit, sehingga kita pun ikut cara mereka tanpa sedar. Jadi itu antara contoh yang kadang-kadang kita tak perasan. Kemudian yang kedua, infak dan tayamum. Ada tuntutan untuk mengeluarkan harta kita, disumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hukum bertayamum. Tayamum secara jelas. Apa itu anggota tayamum? Sebab sebelum ni sahabat tahu tayamum tu, tapi kaedahnya tak tahu. Sebab tak semua sahabat ni boleh dapat segala yang disampaikan oleh Nabi tu secara terus, kan? Kalau Nabi time tu cerita pasal tayamum, orang sahabat yang ketika itulah yang tak tahu, yang tahu, kan? Jadi sahabat yang datang ketika itu, dia akan sampai pula yang pada yang lain yang tak datang, dia mungkin dengar, tayamum ni guna tanah. Dan ada dibolehkan juga tayamum ketika mana dalam keadaan cuaca kalau terlampau sejuk, kan? Tak boleh nak mandi. Kat Malaysia tak adalah sampai macam tu sekali, kan? Ni kalau kat negara Arab tu macam tu, tuan. Ibarat kalau kita mandi tu, umpama kita mencurahkan air kukur tu, kan? Yang bahagian sojuk tu, tuan. Bayangkanlah bagi kalau nak ambil wuduk macam tu, dia punya sojuk beku, tuan. Maka ada diperbolehkan dalam keadaan ketika itu, dibolehkan untuk bertayamum. Jadi sahabat ada yang tak tahu. Jadi bila dalam keadaan yang sojuk tadi, tuan, maka sahabat ni pun bertayamum. Dia tayamum macam tu, tuan. Dia pergi ke padang bersih tu, maka dia pun berguling, tuan. Berguling. Agak-agak semua badan dia tadi dah penuh dengan debu tanah tadi, berguling lah. Soluk sana, soluk sini, tuan. Dia pun sembahyang. Dan akhirnya dia bagi tahu kepada Nabi SAW, dan Nabi mengarahkan kepada sahabat yang mana yang pernah hadir dan melihat keadaan tersebut, menceritakan macam mana cara tayamum yang sebenar, kan? Tayamum yang sebenar. Tayamum yang sebenar hanya melibatkan muka dan juga tangan. Ada bahagian sekian-sekian, maka dengan niat sekian dan sebagainya, maka adalah kaedahnya untuk bertayamum baik. Kemudian ada juga dalam ayat pengharaman arak ni termasuk hukum melintas masjid bagi orang yang berjunub. Orang yang belum lagi mengangkat hadas besar itu, maka dibolehkan untuk melintas di kawasan masjid
atas sebab-sebab yang tertentu, ataupun ada hal yang nak diselesaikan dan nak dihabiskan walaupun dalam keadaan junub, ketika mana melintas di kawasan masjid. Baik. Namun fokus utamanya ialah pengharaman arak. Sebab kita berkenaan dengan pengharaman arak, maka fokusnya adalah pengharaman arak itu sendiri. Pengharaman arak tidak dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tergesa-gesa. Sebaliknya, proses tersebut berlaku secara berperingkat. Hal ini dapat dilihat apabila ayat pertama yang menjadi tanda bahawa arak akan diharamkan diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Mana ayat dia tu? Muka surat 26 tu, ayat yang ke-67 tu kan. Sakara wa rizqan hasanah. Minuman yang memabukkan dan makanan serta minuman yang halal. Bahkan ulama ada sebut bukan 3 peringkat, bahkan 4 peringkat, termasuk juga pada ayat yang pertama turun di Mekah tu, iaitu surah An-Nahl ayat yang ke-67. Baik. Jadi pengharaman ni seterusnya dibawa pula secara penuhnya, iaitu berlaku di Madinah. Itu kalau kita lihat, kalau nak bezakan di antara ayat Madaniyah dengan ayat Makkiyah, ataupun surah tu surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah, kebiasaannya dan hampir keseluruhannya Madaniyah ni dia akan menceritakan berkenaan dengan hukum ahkam itu. Hukum haram minum arak, haram berjudi, haram mengambil apa tu, itu disebut ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, diharamkan riba, diharamkan mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Totally pengharaman ni buat di mana? Di Madinah. Batu ayat berkenaan dengan ataupun surah-surah Madaniyah ni ayatnya panjang-panjang kan. Contoh berkenaan dengan hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Cerita berkenaan dengan hutang ni Allah tulis ataupun Allah telah rangkapkan ataupun telah sampaikan kepada Nabi SAW sepanjang satu muka. Cerita berkenaan dengan hutang. Hutang. Ini memang dengan hutang. Maknanya Allah cerita satu muka daripada awal tu sampai habis. Kalau lah imam tu teror, dia boleh baca satu lapis, memang hebat lah tu. Ya? Dia boleh baca daripada awal tu sampai habis. Maknanya satu lapis lah. Oh, kalau tak baca laju tuan-tuan, mustahil lah. Sebab ayatnya panjang. Dalam surah yang paling panjang dan ayat yang paling panjang juga dalam surah Al-Baqarah. Baik. Maka pengharaman arak secara penuh hanya berlaku di Madinah. Peristiwa ini mengambil masa bertahun-tahun. Sudah tentu minum arak ialah amalan masyarakat jahiliah. Tabiat ini sukar dibuang. Oleh itu Allah menunjukkan hikmah dalam proses tarbiyah hamba-Nya dengan menegah sesuatu perbuatan secara berperingkat dan tidak dibuat dengan sekaligus. Ia menjadi petunjuk dan contoh kepada umat Islam kini agar mencegah sesuatu kemungkaran secara berperingkat, terutamanya kepada mereka yang baru mengenal Islam, dan merupakan salah satu contoh keindahan Islam yang syumuh. Jadi kalau kita ingin menerapkan Islam dalam diri manusia yang sudah lama bergelumang dengan budayanya, yang mungkin sonsang dengan kehidupan kita, maka perlulah diterapkan secara beransur-ansur dan berperingkat. Bagi dilihat kepada bagaimana Allah mengharamkan arak itu pun berperingkat, sebab ia sudah sebati dengan jiwa sahabat ketika itu. Dia dah cerita dulu, sahabat ni kalau makan pun hidang dengan arak. Dia dihidangkan dengan arak. Dah terlampau sebati tuan-tuan. Rumah mereka penuh dengan simpanan-simpanan arak. Bahkan ada kulit binatang yang dijahit
dan digantung di tiang-tiang dan dinding rumah. Apa ada dalamnya? Arak juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau ada orang non-Muslim dia nak masuk Islam, kan? Kemudian dia ada habit dia, contohlah dia suka minum arak, maka bagi masa kepada dia untuk totally tolak sepenuhnya minum arak dalam hidup dia, walaupun dia tu dah bergelar sebagai Islam yang sempurna lah, dia dah syahadah. Tapi arak ni dia tak boleh nak tinggalkan. Jadi jangan kita memandang orang seperti ini, kan ramai kan, kalau kita tengok mu'alaf, kebanyakannya mu'alaf yang ialah, kadang kita bertugas di bahagian agama dulu, pernah bertugas di Baitul Mal, ada orang susah mu'alaf, ini yang minum arak dan sebagainya. Bagi masa kepada mereka untuk berubah tadi. Sebab pengharaman arak ni bukan mudah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pernah ketagih dengan arak ni tahu lah tuan-tuan, bukan susah, bukan mudah tuan-tuan, sangat susah. Contohnya pernah ketika mana penurunan arak ni ataupun pengharaman arak ni tadi telah diharamkan dalam Islam, sepenuhnya telah diharamkan dalam Islam, tapi ada seorang sahabat ni yang masih lagi keras minum arak, tuan-tuan. Masih lagi ada seorang sahabat yang keras minum arak. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya baca berkenaan dengan biografi dia, bukan orang yang calang-calang. Disebut dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dia kata beliau ni sama-sama berjuang dalam perang Badar. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan kebanyakannya dia bersama-sama dengan Nabi SAW. Tapi masalah dia ni, dia kuat minum arak, tuan-tuan. Walaupun ketika itu telah diharamkan arak secara terang. Ayat lah tadi turun dah tu, innamal khamru tu tadi dah turun dah, tapi sahabat ni tadi tetap minum arak. Dan beliau ni juga dikenali oleh sahabat sebagai orang yang selalu membuat ketawa kepada Nabi SAW. Ni perangai dia pula, dia minum arak juga. Dan dia dalam masa yang sama, dia selalu buat Nabi SAW ni ketawa, gembira. Kalau Nabi hibur, kalau Nabi sedih, datang Nu'aiman bin Amr ni tadi, maka Nabi akan ceria dengan telatah dan gelagat dia. Memang ada orang macam tu, tuan-tuan. Kawan-kawan kita pun ada seorang macam tu. Kita ni puas lah nak serius, tuan-tuan, tapi bila dia datang dia tergolak kita. Memang ada orang macam tu, tuan-tuan. Maknanya Nabi pun mengalami keadaan seperti itu dengan kehadiran Nu'aiman bin Amr. Hingga kan Nabi ni bila jumpa dengan Nu'aiman ni, bila jumpa dengan Nu'aiman, Nabi akan pasan dia ni tadi akan berbau arak. Biasanya orang minum arak ada bau ni yang kuat itu. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada sahabat, fadribuh. Fadribuh ni mana pukul ni, ataupun rotan ni. Maka sahabat yang ada ketika itu akan merotan dia dengan kadar rotan untuk yang disebut sebagai hukum hudud tadi. Itu kadang-kadang kita salah faham, maksudnya kalau hukum hudud ni seolah-olah sama macam sebatan dia macam mahkamah sivil tu kan. Itu 10 pun hilang buntut, tuan-tuan. Kan? Kalau punggung lebar, sama, tuan-tuan. 10 tu pun dah tak rasa dah. Keluar najis tu tadi, di lubang najis tu sebab menahan keperitan itu. Dulu pun pada awalnya saya menyangka rasanya hukum hudud tu sebenarnya pada awal macam tu, tuan-tuan. Kalau minum arak 80 sobat meninggal, tuan-tuan. 80 sobat. Tapi dengan kadar yang sesuai dengan orang yang patut menerima hukuman tadi. Sahabat ni tadi pun mengutanah dia dengan arahan Nabi. Bila dah selesai, dia lepaskan. Kemudian besok dia minum arak lagi. Besok minum lagi, tuan-tuan. Tak habis hari ni, besok minum lagi, tuan-tuan. Maka sahabat pun diarah oleh Nabi SAW untuk rotan balik. Rotan dia, fa'amara bihi fajudida, dan disuruh rotan kepada
Nu'aiman bin Amru ni tadi dengan rotan. Besok dia buat lagi rotan, berulang kali, sehinggalah sampai satu masa disebutkan dalam satu hadis, musanya bagaimana disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismu Abdullah. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah, dan ada juga diberikan dengan gelaran himar. Sehingga kan Nu'aiman ni tadi diberikan dengan gelaran himar. Gelap kepada dia ni panggil kedai. Sebabkan perangai dia kot digelarkan dengan gelaran keledai. Dia pun retor lah. Sebab perangai dia tu sebab suka minum arak. Satu hari, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dia minum arak, dan Nabi SAW menyuruhnya ataupun mengarahkan sahabat rotan kepada Nu'aiman ni tadi. Rotan ni tuan-tuan. Dia dah rotan tadi, sehingga ada seorang ni disebut macam ni. Biasa kalau kita dah marah, orang ni kalau hari-hari ulang benda yang sama, kita pun marah. Cakap buat. Tak reti basuh tuan. Itu kita lah punya basuh. Kalau yang lebih tu mungkin dia akan keluarkan perkataan yang lebih teruk lagi. Sehingga disebut kepada Nu'aiman ni tadi, dia kata apa? Allahumma ulhinhu. Ya Allah, laknatilah ke atas Nu'man ni tadi. Sampai macam tu sekali. Sebab dia minum arak. Biasa tuan-tuan, kita pun tak suka orang minum arak, betul? Kalau kita jumpa dia, kita pun mungkin akan rasa apalah lagi dengan orang Islam yang minum arak ni. Sehingga kita pun tak mustahil akan mendoakan laknat ke atas orang yang minum arak. Sehingga kan dikatakan ma'aksara ma'yuktabi. Sehingga kan dia ni banyak kali datang buat benda yang sama, memang laknat untuk dia, tuan-tuan. Maka apa kata Nabi SAW? La tul'inu, jangan kamu melaknati ke atas orang tadi namanya Nu'aiman. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia sayang kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun pelik. Macam mana Nabi boleh kata kepada peminum arak yang mana jangan laknat ke atas dia, sedangkan kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah kepada alaman syaribiha wasaqaha wabaiha, kan? Laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang minum, kepada orang yang memberi minum, dan juga kepada orang yang menjualnya, wa mubta'aha, dan juga orang yang diminta jual ataupun menjual benda tu tadi kepadanya, ataupun orang yang membeli tadi, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelas nampak ayat hadis tu tadi menceritakan berkenaan dengan larangan ataupun kata laknat kepada peminum. Tapi Nabi SAW kata jangan laknat orang yang minum arak. Tuan-tuan, apa yang kita boleh belajar? Maknanya walaupun jelas arak ni tadi haram, kita benci dengan arak tu tadi, bukannya kita membenci kepada pelaku arak tadi, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak mustahil orang yang minum arak tu tadi boleh jadi dia cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Mungkin dalam satu bab yang kita nampak keburukan dia, sisi buruk dia tu tadi akan menutup segala keburukan dia, tapi dari sisi baik dia mungkin kita tak nampak, tuan-tuan Allah. Tuan-tuan kalau baca Nu'aiman ni, Allah Akbar, dia ni orang yang paling suka buat Nabi SAW ketawa. Sehingga Nabi katakan dia, wa huwa yadkhulul jannah wa yadhaku. Dia ni tadi akan masuk dalam keadaan yang mana? Masuk dalam syurga dalam keadaan dia ketawa. Tuan-tuan, Nabi kata, Nabi menyebut Nu'aiman yang peminum arak zaman Nabi SAW ni tadi, dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan ketawa. Sebab dia banyak kali buat ketawa kepada Nabi SAW. Banyak kali, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang yang mungkin selalu menggembirakan di zaman Nabi lah, zaman sekarang ni wallahualam, zaman Nabi, maka dia telah menjadi salah satu jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu kes lah, tuan, satu cerita lah.
Nuaiman bin Amru ni dia bawa barang kepada Nabi SAW. Biasalah dia bawa barang, sebab dia bagi tu sebab dia tanda sayang pada Nabi. Dia pergi dekat pekan, kemudian dia balik daripada pekan tu, dia bawa barang ni bagi pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, barang yang aku bawa ni tadi adalah merupakan hadiah yang aku nak bagikan kepada kamu ya Rasulullah. Barang. Jadi bila barang tadi dibawa, dia pun bagi kepada Nabi SAW. Barang tu tak sebutlah barang apa tuan-tuan. Dan bila mana barang tu Nabi SAW ambil, dan Nabi makan, silap saya, barang tersebut, maka pemilik kepada barang tu datang. Tuan-tuan, pemilik kepada barang jadi datang. Dia ditanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, barang yang kau ambil tu tadi mana? Barang tu tadi dah tak ada dekat aku, barang tu dah ada dekat Nabi. Jadi kalau kau nak minta dia punya bayaran ataupun harga dia, kau minta dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, dicenekir dengan Nabi tu tadi. Dia boleh main-main dengan Nabi SAW. Kalau kita bodoh macam tu pun kita marah kan? Dah bagi hadiah, kau lah yang bayar. Kenapa pula Nabi SAW nak kena bayar? Maka Nabi pun pesan kepada sahabat, kita kumpulkan duit sikit, bagi kepada pemilik barang tersebut. Jadi setiap kali kalau bersama dengan Nuaiman ni, walaupun dia peminum arak, namun dia sentiasa membuat hati dan juga sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi SAW dalam keadaan gembira. Jadi makna apa tuan-tuan? Maknanya janganlah kita melihat kadang-kadang orang yang, bukan kita nak kata orang ni menghalalkan minum arak. Contoh kan, anak-anak muda, dia kerja dekat kedai premis yang tertentu kan, terpaksa bergelumang dengan arak tu. Kan dia orang tak ada option lain kan, ataupun mungkin mereka tu jahil. Maknanya kalau kita boleh bantu tadi tuan-tuan, bantulah mereka. Kata berhentilah kerja ni dek, kerja dengan abang ataupun kerja dengan saya bagi offer kerja yang mungkin gajinya mungkin tak hebat, tapi tak bergelumang dengan benda yang haram tadi tuan-tuan. Cuma jangan kita pandang orang yang bergelumang dengan arak ni buruk tuan-tuan, oleh Allah SWT. Ada satu kisah yang berlaku dengan seorang yang namanya Sultan Murad. Siapa Sultan Murad ni tuan-tuan? Sultan Murad ni, beliau adalah merupakan ayah kepada seorang pembuka yang terkenal. Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, kota Konstantin ataupun kota Konstantin tu maknanya akan dibuka oleh orang yang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik umat dia. Maka siapa yang buka tu namanya Muhammad, Muhammad, dan diberi gelaran dengan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Siapa kepada ayah Muhammad Al-Fatih ni? Bapa ni lah, namanya Sultan Murad tuan-tuan. Jadi nak cerita beliau ni, kebanyakan dia kalau dia pergi buat rondaan, dia akan buat catatan. Dalam buku dia, dan ada orang yang akan mengikut ketika mana dia meronda, tengok rakyat dia. Satu hari tuan-tuan, untuk Allah SWT, bila dia meronda tadi tuan-tuan, jalan dan terus jalan, dia ternampak seorang lelaki, nak cerita pasal orang minum arak ni. Kita nampak seorang lelaki yang sedang memegang botol arak yang banyak di tangannya, dan dia sudah jatuh terbaring. Maka pada pandangan orang, mungkin orang ni mabuk, sebab tangan dia penuh dengan arak, botol arak. Mungkin dia ni dah mabuk. Maka ketika itu Sultan Murad pun pesan kepada orang yang berhampiran dengannya, kenapa tak pergi tengok orang yang sedang terbaring tu tadi? Dia tu buat apa nak tengok? Dia tu kaki arak dia kata. Siang minum arak, malam dia pergi ke kelab-kelab malam. Dia kata itu. Siang dia pergi minum arak, malam dia pergi ke kelab malam, dia pergi kat sana, pagi besok dia ambil pula botol arak. Hidup dia macam tu lah sepanjang hidup dia. Betul Allah SWT. Maka bila Sultan Murad pergi tengok, memang orang tu dah mati. Dan ditanya pada orang yang berhampiran, tahu tak mana rumah orang ni tadi? Dia kata, kami tahu rumah ni di sana, dah boleh pergilah. Maka Sultan Murad pun pergi dia tadi. Dan bila pergi, dia bawa jenazah itu
maka isteri di rumah dan juga anaknya menangis teresa-esa bila memikirkan keadaan itu tadi. Sangat sedih. Maka Sultan Murad tanya dengan isteri dia, minta maaf, Kak nak tanya kenapa suami akak ni macam ni? Kenapa dia ni minum arak, siang minum arak, malam dia bergelumang pula di tempat perzinaan kelak-kelak malam? Kenapa dia buat benda ni? Tuan, maksudnya dia dah tak kenal lagi siapa yang datang. Dia kata, Tuan, saya ni sebenarnya apa yang Tuan lihat tu tak sama langsung dengan apa yang Tuan fikirkan. Dulu saya pernah bagi tahu dengan suami saya, kata berhenti buat benda ni. Tapi dia sentiasa meyakinkan saya bahawasanya bila saya mati besok, pasti akan ada pemimpin yang paling tinggi akan mensolatkan saya dan juga menanam jenazah saya. Apa yang dia buat? Dia kata, suami saya ni tuan, suami saya ni dia biasa pada waktu malam dia akan pergi dekat kelab-kelab malam ni tadi, dia akan jumpa dengan GRO yang ada ni. Apa yang dia buat? Dia akan keluarkan daripada koceknya dan daripada duit yang dia ada, dia akan bayar kepada GRO pada malam tu tadi. Dia kata malam ni tak payah kerja sebab saya dah bayar, balik-balik. Setiap malam, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila besoknya dia akan pergi ke kedai menjual arak tu tadi, dan dia akan beli arak-arak yang ada tu tadi. Dia beli dan dia bawa botol dan dia buang arak yang terdapat dalam botol tu tadi, dan dia bawa pulang botol tersebut dan diulang benda ni tadi. Baik tu saya pesan kepada suami saya, bang, jangan buat benda ni lagi. Besok abang akan difitnah sebagai kaki arak. Memang betul akan difitnah sebagai kaki arak. Tapi saya yakin bahawasanya dia kata akan datang seorang pemimpin yang tinggi akan membawa jenazah dia dan solatkan dia. Dan tuan yang datang tu benarlah apa yang dikatakan oleh suami tuan itu sebelum ini, bahawasanya saya ini adalah Sultan Murad yang mana telah membawa jenazah dia dan akan mensolatkan jenazah dia. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang ni pegang botol arak, kita ingat dia ni tadi adalah peminum arak. Bukan kita nak galakkan tuan-tuan, baik bodoh ni kan, pergi ke kedai, beli je pun tu pergi buang kan. Ini bukan semua orang boleh buat tuan-tuan. Bukan semua orang boleh buat. Ini adalah ilham yang Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu untuk mengurangkan masalah tu tadi. Sekurang-kurangnya bila Allah tanya kat kita, apa yang kau buat untuk mengurangkan penjualan arak? Sekurang ni dia dah ada dalil dia tuan. Apa yang kau buat untuk mengurangkan masalah-masalah zina? Sekurangnya dia dah ada. Mana kata apa tuan-tuan, kadang ada Allah bagi kepada seseorang ni diilhamkan dengan membuat perkara seperti itu. Dalam masa yang sama tak ramai yang boleh membuat perkara tersebut, walaupun kita dengar macam tidak masuk akal tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka seterusnya, selain itu ada beberapa kenyataan dalam ayat-ayat yang diturunkan yang boleh diambil iktibar oleh umat Islam pada masa ini. Contohnya, walaupun Allah telah mengharamkan arak, namun arak tetap diiktiraf mempunyai kebaikan. Pengharaman tersebut tidak dibuat tanpa menafikan kebaikan yang ada padanya. Maka dapat dilihat bagaimana para ilmuwan menggunakan arak untuk pelbagai kebaikan tertentu, seperti dalam bidang perubatan dan lain-lain. Tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala ni ramai kan fatwa-fatwa ulama yang agak-agak pelik sikit. Fatwa-fatwa ni kita boleh dengar lah, kita tak amalkan lah kan. Contoh dalam bab arak kan, contoh ada makanan tu dimasukkan dengan sumber arak. Maka ada sebagian ulama yang memfatwakan bahawa makanan tu halal dimakan, walaupun kerana ia dimasukkan dengan arak. Sebab ulama pun bincang lah, kenapa diharamkan arak? Sebab ain arak tu yang memabukkan. Contohlah ni,
Ini fatwa ni tuan-tuan dongah lah, tuan-tuan yang buat pula tuan-tuan, ya. Maknanya memabukkan tu bila air itu telah hilang ketika mana dimasak sekadar untuk memberi sedap pada makanan tu tadi tuan-tuan, maka ada sebagian ulama memfatwakan dia sebagai dibolehkan. Sebab tu disebut dalam ayat Al-Quran maksudnya ada manfaat tapi yang buruk dia tadi lebih banyak. Contoh kalau ada orang yang menjual arak mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau tak kalah yang kat Shah Alam tu payah nak tutup tuan-tuan. Sebab memang untung dia besar. Dia pernah sekali naik komuter kan, naik komuter pergi ke Shah Alam tu. Betul-betul lalu depan kilang tuan-tuan. Besar tuan-tuan. Lambang tu tadi depan mata kepala kita kan. Besar tuan-tuan. Maknanya perniagaan ni tadi kalau melibatkan arak pun menguntungkan, tapi kita tidak dibenarkanlah bagi orang Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menafikan kebaikan yang ada pada arak, namun menerangkan buruknya itu lebih banyak. Maka dapat dilihat bagaimana para ilmuwan menggunakan arak untuk pelbagai kebaikan tertentu seperti dalam perubatan dan lain-lain. Namun penggunaannya disertakan dengan syarat tertentu dan diminimumkan apabila perlu sahaja. Hal ini demikian kerana keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang ada padanya. Kebaikannya mungkin dapat dimanfaatkan oleh individu tertentu, namun keburukannya turut melibatkan orang sekeliling. Ibnu Katsir mencatat kata-kata Uthman bin Affan yang menyebut jauhilah arak kerana ia ialah ibu segala kejahatan. Kata-kata tersebut turut disertakan dengan contoh mengenai seorang ahlul ibadah pada zaman dahulu yang sentiasa menjauhi manusia. Ada seorang wanita terpikat kepadanya meminta hambanya untuk menjemput ahli ibadah datang ke rumahnya. Dia menipu ahli ibadah itu dengan menyatakan bahawa tujuan kedatangannya adalah supaya dia boleh menjadi saksi. Apabila ahli ibadah itu masuk, pintu demi pintu yang ada di rumah tersebut segera dikunci oleh hamba tadi, sehingga dia sampai ke satu bilik yang ada dalamnya seorang wanita yang cantik, seorang bayi dan segelas arak. Dia diberikan pilihan sama ada berzina dengan wanita tersebut, membunuh bayi ataupun minum arak. Dia memilih untuk minum arak. Arak dipilih mungkin pada fikirannya ialah dosa paling kecil antara yang lain. Namun selepas minum dia mabuk dan tidak mampu berfikir dengan waras. Akibatnya dia tidak berhenti sehingga dia berzina dan seterusnya membunuh bayi tersebut. Wal-iyazu billah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kalau dalam versi yang lain yang memang saya dengar sendiri daripada seorang muhaddis daripada Iskandariyah, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ba'is Al-Kattani, dia pun cerita benda yang sama. Kesan apabila seseorang itu mengambil arak, tapi version dia lain sikit lah. Dia ada dua. Baik, cuma nak cerita ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Batu ahlul ibadah, dia ibadah macam mana pun dia tak boleh berfikir secara ilmiah. Dia hanya fikir secara logik. Itu kalau berzina dosa besar, kalau bunuh budak ni tadi dosa besar. Jadi compare dengan ketiga-tiga ni, so kalau minum sikit pun daripada arak ni tak dosa ni. Tuan-tuan, kurang sikit dosa kan. Jadi dia pun minum arak tadi tuan, tapi dia tak memikirkan bahawasanya kesan yang dihadapi sehingga membawa kepada menggunakan ketiga-tiga sekaligus. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tuan-tuan? Baik tu kalau orang yang tak pernah minum arak, sekali dia mabuk, pernah satu kes berlaku di sebuah kelab malam. Tuan-tuan kalau tahu kelab malam ni, dia ada dekat kat KL lah, kat KL tuan-tuan. Dia dekat Jalan Abdul Razak. Nama kelab malam ni, nama dia ZOUK. Macam mana sebut dia tuan-tuan? Zouk kan? Zouk. Zouk ni tuan-tuan dalam bahasa Arab tu. Dalam bahasa Arab Zouk ni biasa-biasa bila kita jumpa bila tuan-tuan, kalau orang belajar tasawuf, betul tak? Dia ada zouk dia. Kan contoh kalau biasa dia dengar malam yazuk,
la yadri, siapa yang tak rasa, tak mengetahui. Zauq ni maksudnya rasa. Usah yang kalau malam gunung, perkataan bahasa Arab tuan-tuan, zauq kan. Zauq. Jadi satu malam tu tuan-tuan, orang dalam apa tu, dalam kelab malam tu, maknanya owner ni jugalah, dia telefon pejabat agama. Dia telefon pejabat agama untuk tangkap dia punya customer ni. Kadang pelik juga, patutnya dia yang menjaga customer ni. Tapi sebabkan malam tu dia kata orang yang datang ni merosakkan dia punya bisnes dia malam tu lah. Dan yang datang tu, yang minum arak tu, itulah orang Melayu itu. Orang Melayu ni dia tak pernah minum arak. Sekali bila dia dapat minum arak tu, dia punya mabuk tu tak macam mabuk orang yang biasa mabuk. Ini bercerita betul tak? Bukan saya tipu je. Orang yang dalam tu sini telefon. Bukannya pejabat agama buat rush apa tuan-tuan. Orang dia punya owner tadi telefon. Dia kata bila Melayu ni tadi mabuk, dia punya mabuk tu bukan dia duduk tapi kan, dia pergi kacau orang sana, dia buat apa? Dia buat benda yang tak elok, dia sepak kat sana, sepak sini, sehingga malam tu huru-hara. Dia kata untuk menyelamatkan keadaan tersebut, jadi dia panggil pejabat agama sendiri untuk tangkap orang ni tadi, untuk diberkas dan diberikan hukuman. Kalau itu logik tuan-tuan, maknanya takkan dia nak biarkan dia punya customer tu ditangkap. Tapi sebab menyusahkan tadi tuan-tuan, maka dia pun suruhlah pejabat agama tangkap. Mana kata tuan-tuan, bila kalau orang yang tak pernah minum arak ni tadi, dia punya rosak tu lebih rosak berbanding dengan orang yang biasa minum arak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah seperti kisah yang telah dikongsikan oleh penulis, bahawasanya berkenaan dengan bahayanya arak ni tadi, tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rehat sebentar, beri laluan kepada azan. Wallahu a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada muwafaqat yang ke-6, kebenaran masuk ke dalam rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil 'isya. Salasu 'awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wahai orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang yang belum balik antara kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu pada 3 masa: sebelum sembahyang subuh, dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan pada waktu tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah selain 3 masa tersebut, kerana mereka orang yang selalu keluar masuk kepada kamu, dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu sama lain. Demikian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukum, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, kalau daripada ayat itu kita dapat pelajari 3 waktu yang dilarang masuk sama sekali ke dalam rumah kita ataupun ke dalam bilik kita. Ini dalam bab apa? Ini dalam bab adab, tuan-tuan. Dalam bab adab, Islam datang untuk
kita ni mempertaruhkan dan juga untuk meningkatkan adab kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ni antara objektif Nabi SAW diutuskan. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tak ada gunanya walaupun kita ni tadi masuk tempat yang baik, tapi kalau kita tidak beradab dan juga dengan ilmu, kan? Contohnya kalau bagi kita beradab tu tadi, mestilah maknanya orang yang mengikut cara-cara dengan kefahaman adab yang salah, maka salah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah kenal orang tu tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, contohlah kalau kita di masjid, ada adab dan juga ilmu yang kita kena jaga, kan? Sebelum kita duduk, kena apa adab ni? Kena solat sunat dulu. Kalau tak ada solat sunat yang lain, solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita datang ke tadi, dah azan maghrib, kita nak qabliyah ke, kita nak tahiyatul masjid, kita pun kita buat dua-dua tu tak? Dah adab dia. Jadi kalau ikut kepada tu, ikutlah kepada situasi tadi. Jadi kalau ketika itu sudah azan maghrib, mayanglah solat sunat qabliyah maghrib. Tak perlulah lagi sembahyang solat sunat tahiyatul masjid. Ataupun memang kita datang ke masjid tu memang nak solat sunat tu duha, waktu duha. Kebetulan lah kita lalu nak pergi satu tempat, ini 5 minit ni sempat ni duha. Adakah kita nak buat solat sunat tahiyatul masjid ataupun kita nak buat duha selepas tu? Terus buat tu duha. Baik tu adab ni tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga di rumah yang ada adab yang kita kena jaga, yang diajar oleh Nabi SAW melalui ayat ni tadi tuan-tuan dan Allah. Maka kita lihat kepada asbabun nuzul, sebab penurunan ayat, ya, asbab an-nuzul. Dalam bahasa Arab Syekh Wahbah Az-Zuhaimi dalam At-Tafsir Al-Munir menyebutkan 3 sebab ataupun asbabun nuzul bagi ayat ini, iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas tentang gulam. Gulam ni budak-budak lah, budak-budak belum balik, itu nama dia gulam. Kalau baby kita panggil dia sabi. Kalau gulam ni budak yang belum balik lagi, boleh kita kategorikan umur dia 3 ke 11 tahun ke ataupun 15 tahun ke yang belum balik. Baik. Daripada Ansar, orang Madinah lah ni, yang bernama Maulaj, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil Umar. Jadi pembantu Nabi ni ramai. Yang paling famous dulu siapa? Anas bin Malik, ya. Jadi kalau Nabi ni, kalau biasanya kalau diminta bantu, biasanya ramai yang suka membantu Nabi SAW. Aku biasa budak-budak, mana tahu apa yang dia penting ataupun yang dia faham, Umar mesti datang. Macam mana keadaan, terpulang, kan? Maka Maulah ini dan ni dia pergi jumpa dengan Umar. Kebetulan masa tu dia pergi pada waktu Zuhur dan terus masuk ke rumah Umar dan melihat keadaan Umar dalam keadaan yang tidak disukai oleh Umar. Dia tak suka lah, mungkin Umar masa tu Allah Alam, dia pakai, kalau kita panas-panas pakai apa tuan? Singlet, kan? Pakai singlet ke? Kalau remaja ni, dia kalau panas pun dia pakai boxer, kan? Tuan, Allah Alam lah, takkan kita nak khabar Umar pakai boxer. Ini memandai nambah, tuan, ya. Umar tu dia pakai dengan pakaian yang dia tak suka orang tengok dia pakai macam tu. Tu dia punya haibah dia. Walaupun hakikatnya Umar ni kalau luar pun orang nampak dia biasa, kan? Bajunya bertampung, kalau jubah putih itu bertampung, penuh dengan tampungan. Dan setahun raya hanya ada 2 pakaian sahaja yang dipakai oleh Umar. Jadi mungkin pakaian rumah ni lah. Lalu Umar mengadu kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat ini. Dalam satu riwayat lain disebut bahawa Umar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas turunnya ayat ini.
Maka hadis ini kita sebutkan sebagai hadis muwafaqah Umar. Sebab kita cerita pasal Umar, kan? Disebabkan oleh Umar menghadapi peristiwa tersebut, turunlah ayat Al-Quran yang mana menceritakan 3 keadaan yang mana tak boleh budak yang belum balik ataupun sekian-sekian manusia masuk ke bilik yang pemilik orang tadi pada 3 waktu tertentu tadi. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, riwayat daripada Muqatil tentang kedatangan ulam juga. Budak juga. Ulam budak yang telah balik ke rumah Asma binti Abu Marsad, perempuan Asma binti Abu Marsad radhiyallahu taala anha, sahabat Nabi, pada waktu yang tidak disukainya. Lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu keadaan tersebut tidak keselesaiannya itu. Maka turunlah ayat ini tadi. Dan riwayat yang ketiga daripada Ibnu Abi Hatim tentang sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendatangi isteri-isteri mereka pada waktu ini. Sahabat Nabi ni, kawan-kawan sahabat lah, suka datang jumpa isteri-isteri mereka ni pada waktu ini. Maka Allah memerintahkan para ulam dan hamba agar tidak memasuki rumah mereka pada waktu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni 3 asbabun nuzul yang telah disebut oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Tafsirul Munir. 3 sebab yang berbeza, 3 individu yang berbeza, tapi sebab sama lah. Sebabnya apa? Tak suka orang masuk ke dalam privacy room ni tadi, ataupun masuk ke tempat-tempat yang adanya rahsia-rahsia tersendiri. Ada di kawasan-kawasan rumah kita ni, kita tak suka tengok ataupun kita pamerkan pada orang lain. Itu tak apa, tak ada masalah, kan? Ada dalam kawasan rumah kita tu, kadang ada kita letakkan bahagian yang memang untuk ke keluarga, kan? Ada set bantal masam kan? Ada set narita, tuan-tuan. Itu ada kawasan-kawasan. Jadi kadang-kadang kawasan tu jadi bila orang ni memang masuk, tak sampai nak simpan, tuan-tuan. Okay. Kadang-kadang pula ada waktu-waktu yang disebutkan itu, kita berada dalam keadaan yang maknanya bebas, pakaian kita bebas, kan? Contoh sebelum subuh, waktu tengah hari dan selepas daripada waktu isyak tadi, pakaian-pakaian adalah bebas. Maka dalam keadaan tersebut, waktu yang dilarang untuk masuk dalam bilik. Dan itulah adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi ni cukup jaga benda ni. Ada orang kita tak jaga sangat benda ni, sibuk sangat nak cari ilmu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang adab tu tak jaga, kan? Wah, benda dah tahu, tak apalah, tak payah dengar. Tu adab, tuan-tuan. Adab bila mana kita dah tahu sesuatu benda tu, bila kita dengar lagi, dia akan memperkukuh dan memperkuatkan tentang ilmu kita, kan? Kita dengar banyak kali, kita akan hafal. So, kalau jalan tu kita biasa jalan, kita akan boleh tahu mana gerak gerinya dan mana jalan tersebut, walaupun kita mungkin dah tak jalan tu dengan dalam tempoh yang lama. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sangat menitik beratkan benda. Ada satu kes pernah berlaku pada Nabi SAW. Nabi ni didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ni tadi telah mengirimkan kepada sahabat ni Qaladah. Siap, saya nama dia Qaladah. Dia telah mengirimkan kepada Qaladah ni, siapa? Safwan bin Umayyah telah mengirimkan kepada Qaladah, iaitu untuk membawa susu dan juga timun. Biasa sahabat ni kalau Nabi SAW dia teringat ke Nabi, dia akan bagi. Tapi dia suruh Qaladah. Qaladah pun pergilah ke rumah Nabi SAW. Pergi, tuan-tuan. Bila pergi tu dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Tak disahut oleh orang yang dalam rumah. Maka dia tahu Nabi tak ada dalam rumah. Dia pun carilah, pergi ke kawasan yang berhampiran. Ternyata Nabi SAW, Nabi berada di satu tempat namanya A'lal Wadi, di satu tempat yang tinggi, yang mana di sebuah lembah tu ada kawasan tinggi. Nabi duduk dekat situ. Dia pun dah jumpa Nabi, dia pun dah nampak Nabi tengah buat apa dekat kawasan yang tinggi tu. Pun pergi Nabi, kalau dah pun pergilah, tuan-tuan, pergi.
Dia terus terjah jumpa Nabi SAW. Terus terjah. Kan biasa macam tu kita kan. Tak sampai bagi salam tuan-tuan, terajah tu kan. Tak sampai bagi salam, tak sampai kan. Besok ada ni ustaz apa semua, tak sampai bagi salam. Ada macam tu tuan-tuan. Apa kata Nabi? Farji'. Pergi balik. Bayang tu. Nabi dengan Qaladah ni kenal. Tapi bila mana Qaladah ni tiba-tiba datang, walam yusallimu alaihi walam yasta'zinu alaihi, dan juga tidak memberi salam pada Nabi dan juga tidak meminta izin pada Nabi, terus terajah ya tuan-tuan. Maka Nabi kata farji', pergi balik. Nabi ajar kepada Qaladah, kalau kau jumpa seseorang, sebelum memulakan percakapan, berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang diajar oleh Nabi kan. Ada ramai kawan-kawan kita pun macam tu kan. Kita tak ambil kerja, ada kawan tu lama tak jumpa kan, tiba-tiba dia sorgah gitu kan. Pam ni, dia terajah gitu. Terkejut kita kan. Terkejut gitu. Kita pun pandang, oh dia ni, asalnya ni hari-hari pergi kuliah, tapi perangai macam Arab Badui kan. Dia tiba terajah gitu kan. Terajah kita macam tu. Maka kadang-kadang perbuatan begitu tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sangat dititik beratkan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi pun mengajar kepada sahabat, kalau nak masuk dalam bilik seseorang tu mesti ikut syarat dia. Baik, kita baca dalam satu hadis berkenaan dengan asbabun nuzul ini, riwayat daripada Ibn Abbas. Yang ini adalah berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Wajjaha Rasulullah SAW ulama min al-asar yuqalu lahu Maulaj ibnu Amr ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an waqta az-zahirati liyad'uhu fadakhala fara'a Umar bihala fakariha Umar ru'yatahu dhalik fa'anzala Allah ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum ila akhir al-ayat. Rasulullah SAW menghantar seorang hamba daripada kalangan Ansar, dikatakan namanya Maulaj bin Amr, kepada Umar bin Khattab pada waktu zuhur untuk memanggilnya. Lalu dia masuk dan melihat Umar dalam satu keadaan Umar tidak suka dia melihatnya dalam keadaan itu. Maka Allah menurunkan ayat, wahai orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang yang belum balik antara kamu meminta izin dalam 3 masa tersebut. Maknanya dalam satu riwayat yang lain disebutkan ketika Umar sedang tidur dan auratnya terdedah, lalu dia berkata, kalaulah Allah melarang bapa, anak dan khadam kami daripada memasuki rumah kami pada waktu ini, kecuali dengan keinginan kami. Selepas itu dia pergi menemui Rasulullah SAW dan mendapati bahawa ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Setengah riwayat pula menyebut bahawa Umar berkata, semoga Allah mengharamkan masuk ke rumah kami pada waktu kami tidur, maka diturunkan ayat ini. Ahli tafsir banyak menceritakan kisah penurunan ayat ini yang disandarkan kepada Umar, antaranya Al-Maturidi, As-Samarqandi, Al-Salawi, Al-Bughawi, Al-Razi, Al-Qurtubi, Al-Baydawi dan Al-Maraghi. Baik, pertanyaan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa waktu ni? Biasalah, sebab menjaga sensitiviti. Menjaga sensitiviti. Nak pula kalau sebelum subuh, tak kisahlah siapa pun, kena ajar pada anak kita tak boleh masuk bilik ibu dan juga ayah, ataupun siapa-siapa pun, ataupun ayah dan juga ibu tu tak boleh masuk ke bilik perempuan anak dia sebelum waktu subuh. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah sebelum subuh, biasanya orang tidur tuan-tuan. Bila tidur ni macam-macam lah, macam-macam ada kan, freestyle. Ada yang kuat datang, kuat kupu-kupu tuan-tuan, kuat bebas apa semua, macam-macam. Dan bila mana kalau anak tu masuk tanpa meminta izin, maka dia akan menzahirkan satu keadaan yang mungkin memalukan. Anak main terajah tuan-tuan, dia pun boleh, apa hal pula abah hanya pakai kain batik, Umar pakai kain pelekat ni kan. Contoh tuan-tuan. Jadi dalam keadaan tersebut, untuk menjaga sensitiviti itu,
Maka Islam mengajarkan berkenaan dengan adab ketika mana masuk bilik. Pada waktu tersebut yang perlu kita jaga 3 waktu je lah. Selain daripada tu tak perlu kan. Contohnya masa waktu sebelum zuhur tengah hari panas, boleh buka baju bila kita bersendirian, tak jadi masalah. Tapi bila tiba-tiba anak masuk, sebab kita tak ajar dia, maka ia adalah sesuatu yang jelas larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam bilik tersebut. Baik, tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu baca dalam satu riwayat lagi menceritakan kisah penurunan ayat ini, namun kerana Asma binti Marsad lah, sebab nuzul yang kedua. Penulis dibawa berkenaan dengan kisah ataupun hadis yang kedua. Nazala fi Asma binti Marsadin kana laha gulamun kabirun fadakhala 'alaiha fi waqtin karihathu fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna qadamana wa ghilmanana yadkhuluna 'alaina fi halin nakrahuha fa anzalallahu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum ila akhir ayat. Alif lam kha tu maksudnya ila akhir ayat lah tu, ila akhir ayat. Kan tanya baca kan terboleh lidah tu kan. Kerana ada istilah-istilah dia ni, ada simbol-simbol rumus itu kita kena faham juga kan. Yang apa hal tak terjemah alif lam kha ni kan. Kan ada orang tanya tuan. Tu maksudnya ila akhiril ayat, sehingga akhir ayat yang terakhir. Sehingga ayat last tu lah. Ba'di solatil isya, daripada bukan ayat last 58 tu lah, surah An-Nur ayat 58 tu sehingga habis selesai. Baik. Yang diturunkan kepada Asma binti Marsad. Asma binti Marsad, dia mempunyai ulam yang telah besar dewasa, maka dia masuk ke rumahnya pada waktu yang tidak disukainya. Maka dia berjumpa dengan Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya khadam dan ulam kami masuk ke dalam rumah kami dalam keadaan yang kami tidak sukai. Maka Allah menurunkan ayat, wahai orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang yang belum balik antara kamu meminta izin sebelum masuk ke tempat kamu, sehingga akhir ayat surah An-Nur 58. Jadi tuan-tuan macam Allah, 2 asbabun nuzul yang dibawa oleh penulis, semua dibawa, tak bawa yang ketiga lah, daripada Ibnu Abi Hatim. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tekankan betapa besarnya pengaruh Umar Al-Khattab. Bila dia tak kono dengan keadaan dia bagi tahu dengan Nabi SAW, terus ayat Al-Quran menegur perbuatan ulam tersebut. Kalau kita fikir logik lah, ulam ni apa salah kan? Budak-budak. Tak? Budak-budak. Budak-budak. Kita kata lah budak-budak apa salah yang masuk kan? Tapi tuan-tuan, Islam sangat ajar menitik berat kan. Sebab Umar ni kalau kita katakan, kalau dia tentukan sesuatu, dia lah yang paling benar. Sebab dia paling tahu nak memisahkan di antara Al-Faruq, disebut sebagai Faruq, memisahkan di antara mana yang benar, mana yang salah. Nanti akan jadi kesan dia. Anak tu tengok, kan zaman sekarang dah maju, dia pun mulalah akses, dia google lah benda ni, apa benda apa semua tuan-tuan. Maka dia akan beri kesan yang sangat besar. Sebab tu kita menjaga sensitiviti dan juga rahsia di antara kita, dan adanya waktu-waktu yang dilarang untuk kita masuk sebagai adab ketika mana di rumah, dan juga adab ketika bersama dengan anak kita. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya cukup dulu sampai di sini. Baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dan lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.